Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid. Kita berjumpa lagi dalam PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita masih lagi menyambung topik yang lepas, iaitu dalam unit 8 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang kita akan pelajari atau dapat dalam pembelajaran untuk kali ini? Iaitu melalui standard pembelajaran 5.1.5, murid dapat menjelaskan kepentingan mencontohi nilai murni tokoh terbilang. Kedua, melalui standard pembelajaran 5.1.6, murid dapat menghuraikan kepentingan menghargai sumbangan tokoh terbilang. Okey, seterusnya murid, apakah yang kita nak dimaksudkan nilai murni? Okey, nilai murni bermaksud sifat baik seperti hormat menghormati dan beradab mulia sesama manusia. Lawannya ataupun antonim bagi nilai murni ialah tabiat buruk. Manakala menghargai sumbangan. Menghargai sumbangan bermaksud mengiktiraf hasil kerja atau sesuatu yang telah diberikan kepada kumpulan tertentu seperti masyarakat, kawasan, negeri dan negara. Di sini, seperti yang kita telah belajar sebelum ini, bahawa tokoh-tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Sultan, Bendahara dan Laksmana amat menunjukkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat ataupun rakyat pada masa itu. Dan juga mereka telah menyumbangkan perkara yang amat baik dan seterusnya memberi manfaat kepada masyarakat setempat sehingga Melaka menjadi sebuah empire yang terkuat pada zaman tersebut. Okey, seterusnya murid, di sini cikgu akan menjelaskan apakah nilai-nilai murni yang telah dapat ditampilkan oleh tokoh-tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seperti yang kita ketahui dalam pelajaran yang lepas, bahawa antara tokoh-tokoh terbilang tersebut ialah Sultan, Bendahara dan Temenggung. Okey, antara nilai-nilai murni ataupun perkara-perkara yang tabiat yang baik telah diberikan oleh tokoh-tokoh terbilang ini ialah yang pertama, mereka ini tabah menghadapi cabaran demi keselamatan dan kemakmuran negara. Sudah pasti seperti yang kita ketahui bahawa antara tokoh-tokoh terbilang ini sanggup menggadaikan nyawa untuk mempertahankan keselamatan dan kemakmuran negara seperti Laksmana Hang Tuah yang banyak berjasa menangkis serangan musuh ataupun Lanon yang ingin menaluk Selat Perairan Melaka. Yang kedua, sikap mereka yang saling bekerjasama membangunkan negara. Yang ketiga, mereka juga bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. Yang keempat, mereka amat taat dan patuh kepada ajaran agama, khususnya agama Islam yang telah diangkat sebagai agama rasmi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kelima, mereka juga sentiasa berbuat baik bagi menjaga imej atau nama baik negara. Ini dapat ditunjukkan semasa mereka menjadi diplomat dengan membawa utusan sultan ke negara-negara lain dan tiada perilaku buruk yang ditunjukkan, malah imej yang baik, budi pekerti dan sikap yang bersopan santun semasa berada di negara tersebut. Dan yang terakhir,
Mereka juga dapat berunding dengan cara baik semasa ingin membuat keputusan atau menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi, dan akhirnya negara ataupun rakyat sentiasa berada dalam harmoni dan aman sentosa. Seterusnya, di sini kita melihat apakah kepentingan menghargai sumbangan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Di sini kita dapat lihat apa-apa yang dijadikan ataupun apa-apa yang telah berlaku pada zaman tersebut telah memberi impak ataupun kesan kepada masa kini. Yang pertama, kepentingannya ia boleh meningkatkan jati diri bangsa, khususnya kita sebagai bangsa yang berbilang kaum, yang hidup aman damai di negara kita ini. Kita mesti menanamkan jati diri bahawa sayangkan kepada negara kita. Yang kedua, dapat menanamkan semangat cintakan negara dan semangat patriotisme. Semangat patriotisme ini dapat kita tunjukkan pada bila-bila masa dan ketika, dan khususnya kita dapat lihat pada sambutan Bulan Kebangsaan pada 31 Ogos dengan mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Negaraku dengan bersemangat dan sentiasa melawan ataupun menangkis apa niat-niat yang tak baik yang dilemparkan terhadap negara kita. Kalau kita lihat di sini pada sekarang ini, media sosial sentiasa ada saja yang ingin memburukkan negara kita, dan sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita patut mempertahankan negara kita dalam apa jua keadaan. Yang ketiga, dapat memupuk sikap bersederhana dan sentiasa bersyukur dalam apa jua keadaan. Seterusnya, yang keempat, ia boleh menjadikan pengajaran atau iktibar kepada generasi muda masa kini. Sudah pasti kesan-kesan sejarah tokoh-tokoh terbilang zaman kemasyhuran Kesultanan Melaka sepatutnya menjadi iktibar dan kekuatan kepada generasi kita, generasi muda sekarang ini, untuk terus mempertahankan kemakmuran dan kedaulatan negara kita. Dan yang terakhir, ia juga menjadi penyuntik semangat untuk terus menyumbang kepada pembangunan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sudah pasti apa yang telah berlaku pada zaman dahulu menjadi pengajaran, terutamanya perkara-perkara yang boleh dijadikan inspirasi kepada generasi masa kini. Okey, seterusnya sebelum cikgu menutup rakaman ini, pembelajaran secara PDPR ini, seperti biasa murid dikendaki menjawab beberapa soalan yang cikgu berikan dan dinilai dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk kali ini murid-murid merujuk muka surat 69, iaitu berkaitan soalan di muka surat 69 itu. Jika dilihat pada gambar ini, ilustrasi di bawah menunjukkan situasi masyarakat feudal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan hubungan antara sultan dan pembesar, iaitu pembesar seperti bendahara dan laksamana, dengan rakyat sentiasa semasa Kesultanan Melayu Melaka ternyata unik dan wajar dijadikan teladan. Pada pendapat anda, apakah nilai murni masyarakat pada zaman tersebut yang harus dicontohi oleh generasi masa kini? Jadi, apa yang telah cikgu nyatakan dan kita bincang dalam rakaman ini, murid-murid boleh lihat semula atau merujuk dalam buku teks untuk lebih mengetahui ataupun faham tentang soalan yang diberikan dan seterusnya dapat menjawab tugasan ini. Jadi di sini ada contoh yang pertama, itu taat setia kepada pemimpin negara, dan soalan nombor 2 hingga nombor 7 murid-murid perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sepatutnya. Okey, seterusnya di muka surat 70, di sini murid-murid perlu membuat satu karangan, karangan seperti biasa, seperti yang telah murid-murid belajar dalam
mata pelajaran bahasa Melayu. Bagi soalan yang diberikan, tokoh di bawah memainkan peranan penting semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Sultan, Bendahara dan Laksamana. Tulis sebuah karangan tentang kepentingan menghargai sumbangan tokoh terbilang negara kita dahulu dan sekarang. Karangan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Jadi tajuk karangannya kepentingan menghargai sumbangan tokoh terbilang Malaysia. Di sini murid perlu mencari dulu fakta-fakta penting berkaitan kepentingan menghargai sumbangan tokoh terbilang. Jadi setelah mendapatkan fakta-fakta penting itu, murid dikenaki membuat ayat, dan ayat itu dijadikan sebagai karangan yang seperti yang dikehendaki dalam soalan ini. Jadi jika ada sebarang masalah, murid-murid boleh bertanya dalam Google Classroom seperti link yang diberikan, dan ataupun murid boleh terus WhatsApp atau Telegram melalui talian 0108746916 untuk menyatakan apa masalah yang dihadapi ataupun menghantar tugasan yang cikgu berikan ini. Jadi sekian saja untuk kali ini, supaya video rakaman ini dapat bermanfaat kepada murid untuk terus belajar di rumah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang.